عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah kerana malam ini kita dapat menyambung kembali pengajian kita berhubung dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana malam ini topik kita ataupun tajuk perbincangan kita adalah berhubung dengan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita semua wajib belajar, mendengar dan mengambil pengajaran daripada kejadian dan peristiwa yang berlaku kepada isteri-isteri Nabi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isteri-isteri Nabi ini mempunyai kedudukan yang khas. Wanita yang berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedudukan mereka itu telah diangkat oleh Allah. Mereka dah tak jadi seperti sebelum berkahwin. Ada hukum hakam fiqh khas berkaitan dengan mereka. Dari sudut keistimewaan, dari sudut fadilah ataupun kelebihan, dari sudut keistimewaan, kedudukan mereka itu memang besarlah. Dan mereka juga terikat dengan hukum-hukum yang ditentukan oleh Allah khusus kepada isteri-isteri Nabi. Itu kita nak dengar sedikit pada malam ini, mengenali isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Pertama, isteri-isteri Nabi ini, hubungan mereka dengan kita orang-orang Islam ataupun orang-orang beriman umpama seorang ibu dengan anak-anaknya. Sesiapa sahaja yang berkahwin, bernikah, menjadi isteri Nabi, secara langsung mereka itu digelar dan dianggap sebagai Ummul Mukminin, ibu orang-orang beriman. Jadi kita dengan isteri-isteri Rasulullah ni dari sudut hukumnya seperti seorang anak dengan ibu. Sebab itu salah satu daripada hukum yang Allah Ta'ala tetapkan ke atas isteri-isteri Rasulullah ni, mereka diharamkan untuk berkahwin selepas kewafatan Rasulullah, ataupun kalau mereka berpisah dengan Rasulullah, mereka bergelar janda seperti Aisyah. Ketika Rasulullah wafat, umur Aisyah, ini kena ingatlah, ni sirah ni. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, umur
Aisyah 18 tahun. Dia berkahwin dengan Nabi pada usia 6 tahun di Mekah. Dia berkahwin dengan Nabi ketika itu umurnya 6 tahun. Rasulullah bersama dengannya ketika berusia 9 tahun. Ini disebut di dalam Sahih Bukhari. Rasulullah bersama dengan Aisyah pada usia 9 tahun di Madinah. Di Madinah. Okey? Dan ini benda yang tak perlu dipandang serong atau dipandang buruk, kerana kita semua faham perkahwinan kita panggil di usia awal ini sebenarnya banyak faktor, kan? Sekarang memanglah tak dengar lah orang kahwin umur 9 tahun, 10 tahun. Sebab apa? Sebab kita dahulu berbeza. Sekarang kita sekolah, kemudian kita ada universiti, belajar. Sistem kita tak sama. Betul tak? Tapi kalau kita tengok wanita atau kanak-kanak perempuan, dia memang membesar awal. Sebab itu umur baligh bagi wanita tak sama dengan umur baligh bagi lelaki. Dari sudut hormon, pembesaran, tumbesaran kanak-kanak itu tak sama, berbeza. Dahulu zaman awal orang Melayu pun berapa tahun kahwin? Kahwin muda tak dulu? Cuba balik tengok. Dulu di kalangan ibu-ibu, ayah-ayah, nenek-nenek, dulu mana ada sekolah macam sekarang ni. Dulu 12 tahun bagi menikah. Yang lelaki tu mungkin 15, 16 macam tu. Dulu tak pelik lah, kan? Jadi ini antara perkara. Kita bila baca, kita kena faham latar masyarakat, keadaan setempat. Okey. Tak apa, yang tu kita cerita lain nanti. Sekejap kita masuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat umur Aisyah 18. Mestinya dia jadi janda lah. Dari sudut hukum syarak, dia tidak boleh lagi berkahwin dengan mana-mana suami ataupun mana-mana lelaki, kerana dia membawa gelaran Ummul Mukminin, ibu orang-orang beriman. Mana boleh ibu kahwin dengan anak? Dari sudut hukum pun seorang mak tidak boleh menikahi anak kandungnya. Maka sebab itu bila kita sebut Ummul Mukminin, dari sudut hubungan itu hubungan ibu dengan anak. Sebab itu bila kita sebut isteri Rasulullah, kita akan sebut di awalnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Zainab binti Jahsh. Ummul Mukminin Hafsah bintu Umar. Itu semua nama-nama itu dipangkal gelaran mereka Ummul Mukminin. Besarlah kedudukan itu. Ini berdasarkan kepada Surah Al-Ahzab ayat 6. Surah Al-Ahzab ayat 6. Allah Subhanahu wa taala sebut, mereka adalah ummul mukminin. An-nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Surah Al-Ahzab ayat 6.
Sesungguhnya Nabi itu lebih berhak dan lebih utama ke atas orang-orang yang beriman. Nabi itu kedudukannya besar, kedudukannya aula, kedudukannya utama bagi kita. Kita mencintai Nabi, mencintai Rasulullah melebihi daripada segala manusia yang kita kasih. Jika orang bertanya kepada kita di antara ibu dengan Rasulullah, siapa yang lebih kita kasih? Kita jawab Rasulullah. Di antara ibu, ayah, isteri, anak-anak, siapa yang lebih kita kasih cinta dan sayang? Rasulullah itu lebih daripada sekalian manusia yang dekat dengan kita. Kalau nak dibandingkan ibu kita, mak kita dengan Nabi, Nabi itu lebih besar kedudukannya di hati kita berbanding dengan mak kita. Kalau mak yang begitu rapat, yang begitu dekat, yang begitu kita kasih itu pun tak boleh menandingi Nabi, apatah lagi orang lain. Itu disebut oleh Quran. Dan Allah menyebut wa azwajuhu, dan isteri-isteri Nabi itu adalah ibu bagi orang-orang beriman. Nampak? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita wajib berbuat baik kepada isteri-isteri Nabi. Sesiapa sahaja yang melakukan kebaikan kepada isteri-isteri Nabi akan dilipat gandakan pahala, dan sesiapa yang menghina atau bercakap buruk atau melakukan sesuatu yang menyakiti isteri-isteri Nabi, maka hukumannya adalah sangat berat. Allah menyebut hal ini di dalam surah Al-Ahzab pada ayat 30 dan 31. Kedudukan mereka tu besar. Apabila kita menyakiti mereka, melakukan sesuatu tindakan, perkataan yang boleh memberikan kesan kepada maruah dan diri mereka, Allah sangat murka. Sebab itu kita tak boleh bersatu, atau tak boleh duduk sekali, atau tak boleh bersetuju sama sekali dengan kelompok Syiah. Sebab itu di Malaysia ni ada kumpulan yang nama mereka itu Syiah. Kita kena ingat ni. Tak mungkin kita bersatu dengan kelompok yang namanya Syiah ni. Kerana mereka menyebut isteri-isteri Nabi ni dengan sebutan yang buruk, sebutan yang jelek, sebutan yang kotor. Terutama sekali Aisyah. Secara terang-terangan mereka menyebut Aisyah jarimah jinsiyah. Aisyah itu seorang penzina. Kita sebut Aisyah tu siapa? Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa an abiha. Allah meredai dia dan bapaknya Abu Bakar As-Siddiq, isteri yang paling dikasihi oleh Nabi, yang Nabi meninggal di atas pangkuannya, satu-satunya isteri yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu membersihkan tuduhan manusia kepadanya. Tiba-tiba mari satu kelompok mencerca, menuduh, kata dia pi berzina di belakang Nabi. Siapa yang kata macam tu? Kelompok yang dikenali dengan nama Syiah. Tu kita kena ingat tu. Ini bukan cerita sehari dua ni, ini bukan benda kecil, benda besar. Okey. Allah sebut dalam surah Al-Ahzab pada ayat 30 hingga 31. Sekali kita kenal sikit isteri-isteri Nabi ni. Kita sebut secara ringkas. Ini cinta Nabi, kasih Nabi, selawat dekat Nabi, mengaji. Tetapi bila mai sebut tentang isteri Nabi, tak tahu. Yang dia tahu Khadijah, Aisyah. Khadijah, Aisyah. Hafsah, Zainab, Ummus Salamah. Tu kita kena tahulah. Sekali kita sebut sikit-sikit. Safiyah. Tu nama-nama isteri Nabi tu kita kena kenal lah. Allah kata
Wahai isteri-isteri Nabi, siapa-siapa di antara kamu yang mengerjakan perbuatan yang keji dan nyata, Allah akan melipat gandakan siksaan kepada mereka 2 kali. Dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah. Dan siapa di kalangan kamu isteri-isteri Nabi tetap taat pada Allah dan Rasulnya dan mengerjakan amal saleh, kami memberikan kepadanya pahala 2 kali ganda dan kami sediakan baginya rezeki yang mulia. Yang ni khusus untuk isteri Nabi. Maksudnya kalau isteri Nabi itu melakukan kebaikan, pahalanya lebih daripada kita. Ini ayat ni berkait dengan isteri Nabi. Maksudnya kalaulah kita buat satu amalan, kita dapat 10 umpamanya. Contoh, isteri Nabi buat, dia dapat 2 kali lebih daripada kita, disebabkan kedudukan dia sebagai isteri Nabi. Sebab itu apabila mereka mentaati Allah dan Rasul, melakukan amal kebaikan, melakukan kebajikan, pahala untuk mereka itu lebih daripada kita, kerana kedudukan mereka sebagai isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Kemudian tuan-tuan, berikutnya isteri Nabi ini lebih mulia berbanding dengan wanita-wanita lain. Tentulah sebab mereka ini adalah pasangan hidup Nabi. Tentulah tak sama mereka dengan wanita-wanita lain. Allah sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 32, wahai isteri-isteri Nabi sekalian, kamu sekalian itu tidaklah seperti wanita yang lain. Allah sebut, Allah kata, wahai isteri-isteri Nabi, kamu semua itu tidak sama seperti wanita-wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, janganlah kamu tunduk dalam berbicara, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit di dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Yang kita nak fokus dalam ayat ini, Allah mengatakan kamu isteri-isteri Nabi tidak sama kedudukannya seperti wanita yang lain. Ini satu kelebihan untuk isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Kemudian tuan-tuan, Nabi sendiri memuliakan isteri-isterinya. Sebab itu bila kita kata kita mencintai Nabi, dengan maksud mencintai apa yang dicintai oleh Nabi. Pasal apa kita cinta isteri-isteri Nabi? Pasal Nabi cinta pada mereka. Kenapa kita muliakan isteri-isteri Nabi? Kerana Nabi memuliakan mereka, kerana Nabi mengasihi mereka, kerana Nabi memberikan kebaikan kepada mereka. Maka kita sebagai orang yang mencintai Nabi, kita mengikuti setiap perbuatan Nabi. Itu apa yang disebut di dalam surah Al-Ahzab ayat 51. Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki. Al-Ahzab ayat 51. Kamu boleh menangguhkan untuk menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara isteri-isterimu, dan boleh pula kamu bersama dengan siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa yang kamu ingin untuk bersama, menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih. Semuanya rela dengan apa yang kamu berikan kepada mereka, dan Allah mengetahui apa yang tersimpan di dalam hatimu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha lembut. Al-Ahzab ayat 51. Ini maksudnya apa? Nabi SAW dibenarkan oleh Allah untuk kembali bersama dengan isteri-isterinya. Pernah tak Nabi menceraikan isteri-isterinya? Ada. Jangan terkejut pula. Pernah tak Nabi bercerai dengan isteri-isterinya? Dalam sirah pernah berlaku Nabi menceraikan Hafsah.
Jadi kalau kita bayangkan rumah tangga Nabi ni aman, damai, tak ada masalah, tak betul lah. Nabi pernah bercerai. Dan di kalangan sahabat-sahabat Nabi pun ada yang bercerai. Bukanlah kita nak kata bercerai itu satu benda yang bagus, tapi nak bagi tahu dalam Islam memang ada peristiwa isteri-isteri di kalangan sahabat, hatta kan Nabi sendiri pernah ceraikan isteri mereka. Tapi Nabi rujuk baliklah dengan Hafsah. Tapi nak ceritanya Nabi pernah ceraikan isteri dia. Sebab itu kata para ulama, perceraian ini jika perlu pada kedudukan dan keadaan yang perlu dan keadaan yang benar, tidaklah menjadi suatu kesalahan. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan cerai ni. Sikit kita sebut berkaitan dengan talak ataupun cerai. Dalam Islam, seboleh-bolehnya kita akan jaga hubungan suami isteri ni untuk mengelakkan daripada berlakunya perceraian. Tak ada siapa yang berkahwin dengan niat nak bercerai lah. Tetapi andai kata setelah segala usaha dan perkara yang sepatutnya dilakukan untuk menyelamatkan rumah tangga itu tak dapat dilakukan, maka jika jalan keluarnya adalah bercerai, ia bukanlah suatu aib dan suatu benda yang buruk jika dilakukan dengan cara yang betul. Al-Quran mengatakan, kamu mengambil mereka dengan baik, maka kamu lepaslah mereka dengan baik. Dan Al-Quran yang menghalalkan, Allah menghalalkan cerai, Allah yang mensyariatkan cerai. Bahkan di zaman Rasulullah kita tengok memang ada kes yang Nabi SAW benarkan mereka bercerai. Sebab dah tak boleh hidup sekali. Antaranya seorang wanita datang kepada Rasulullah, dia mengadu bahawa dia tak boleh menerima dah suami dia. Dahulu pun dia kahwin di atas paksaan. Dan sekarang ni kalau dia duduk, dia tak boleh tak boleh nak redha dengan suami dia. Dan bahkan dia benci suami dia. Dia cerita dia benci suami dia. Dia mengadu dekat Nabi. Nabi kata, memang kau tak boleh bersabar dah. Dia kata dia tak boleh sabar dah. Nabi pun pisahkan mereka. Bahkan kita pernah baca dalam kisah yang masyhur, satu orang nama Barirah. Bisa dengar tak cerita Barirah ni? Yang mana dia ni cantik, Mughith, suami dia nama Mughith. Macam Laila Majnun lah mereka dua ni. Tapi Barirah ni, mereka dua-dua hamba. Pendekkan cerita lah. Barirah ni merdeka. Bila merdeka, dia terpisahlah dengan suami dia yang hamba ni. Suami dia ni jadi macam gila talak, macam merian, ikut dia pi rata. Jadi angau lah. Dia cinta kat Barirah ni, sayang. Tapi Nabi kesian dekat Mughith ni, kesian kat suami ni. Nabi tanya dekat Barirah, Nabi tanya, tak mau balik ke rojok dengan suami kau? Dia tanya balik dekat Nabi. Dia kata, ini perintah Nabi ke atau pertanyaan saja? Nabi suruh ke Nabi tanya? Kalau suruh, saya rojok. Tapi kalau tanya, saya tak mau dah kat dia. Nabi kita dah tanya aja. Kalau tak mau tak apa. Menunjukkan bahawa di dalam Islam ada ruang, mana-mana perkahwinan yang sudah tidak bertemu titik-titik bahagia, menambahkan dosa sahaja, tak boleh dielakkan lagi, redha itu sudah tidak wujud dalam perkahwinan itu, maka Allah menghalalkan talaq untuk pasangan tersebut. Dan Nabi pernah mentalak Hafsah, cerai Hafsah. Ada kes Nabi marah, Nabi tak setuju dengan tindakan Hafsah, Nabi cerai dia. Tapi Allah Ta'ala perintah suruh rujuk balik. Tapi kita nak sebutnya
bukanlah perceraian itu mesti membawa makna yang tak elok lah. Jadi kita tak boleh tengok orang bercerai tu tak elok, buruk, tak bagus, taklah. Ada sebab. Ada sebab. Okey. Tapi seeloknya kita janganlah bercerai, kan? Okey. Kemudian tuan-tuan, kita kenali sedikit isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kena tahu juga ni untuk menambahkan lagi kasih dan cinta kita kepada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Pertama, isteri Nabi yang paling terkenal lah dan yang senantiasa bersama dengan Nabi dan sentiasa Nabi ingat pada dia walaupun setelah dia meninggal, Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid. Ini isteri pertama. Yang Nabi, Khadijah ni hebat kerana apa? Satu, dia isteri pertama lah. Yang kedua, dialah manusia pertama yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dialah satu-satunya isteri yang Allah kurniakan zuriat Nabi melaluinya. Nabi tak ada anak kecuali dengan Khadijah. Dengan Aisyah tak ada. Dengan Hafsah tak ada. Saudah tak ada. Safiyah tak ada. Ada satu-satunya anak dengan Khadijah. Itu kelebihan Khadijah. Isteri pertama yang Nabi kahwini. Ketika Nabi berkahwin dengannya, usia Khadijah adalah 25 tahun. Nabi ketika itu 25, Khadijah 28. 28. Segagal lah. Ada pun riwayat 40 tu tidak kuat lah. Tidak kuat. Kita masyhur. Lepas tu duk menikah tu duk pergi buat alasan. Nabi menikah dengan Khadijah. Ada Nabi kahwin dengan wanita tua. Tapi Nabi kahwin dengan Khadijah, umur Khadijah masa tu 28. Nabi 25. Kan? 25. Dan sebab itu kalau kita tengok kan, Dr. Akram Dia Al-Umari, seorang tokoh sejarah, profesor di Universiti Islam Madinah, dia ada tulis satu kitab As-Sunnah An-Nabawiyah As-Sahihah. Dia kata Khadijah telah melahirkan untuk Rasulullah 2 orang putra, 4 orang putri, 6. Okey? Mana mungkin orang yang berusia 40 ke 50 boleh melahirkan zuriat yang sebegini ramai. Dari sudut itu pun kata Dr. Akram Dia Al-Umari, dia kata tak boleh diterima akal. Maksud dia 40, 50. Tuan-tuan bayangkan, kalau kata dia kahwin dengan Nabi 40, dia lahir 6 anak, itu bukanlah satu tempoh umur yang subur bagi seorang wanita. Disebab itu riwayat yang kuat adalah ketika Nabi mengahwininya, dia berusia 28 tahun. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ini Aisyah cerita, ma ghirtu ala ahadin min nisa'in nabi ma ghirtu ala Khadijah. Aku tidak pernah merasa cemburu dengan mana-mana isteri Nabi seperti mana aku merasa cemburu kepada Khadijah. Itu Aisyah kata. Jadi tuan-tuan jangan pelik pula.
Aisyah rasa cemburu pasal dia manusia. Mana-mana wanita pun kalaulah suami dia kasih pada isteri lain atau wanita lain, dia mesti rasa cemburu. Aisyah yang begitu hebat, yang begitu tangkas, cerdas pun dia rasa cemburu. Jadi wanita ni kalau dia tak habaq, dia tak cemburu tu, tak tahulah, pelik lah kan. Aisyah kata dia cemburu dekat Khadijah. Nampak? Okey? Tapi Nabi ni dia punya bagus, dia boleh tangkap bila bini dia marah, bila bini dia tak marah. Itu bagus Nabi ni. Dia ambil berat. Dia macam dia reti tau. Kita isteri marah ke isteri tak marah kita tak tahu, tapi Nabi tahu. Nabi kata ke Aisyah, aku tahu bila hang marah dekat aku dan bila hang suka dekat aku. Aisyah kata, macam mana tahu? Kalau engkau suka dekat aku, maksudnya tak marahlah, engkau akan kata demi Tuhan Muhammad. Tuhan sayang lah tu. Kalau marah, kalau Aisyah marah, Nabi tahu macam mana. Aisyah takkan sebut demi Tuhan Muhammad. Aisyah akan kata demi Tuhan Ibrahim. Jadi bila Aisyah bersumpah demi Tuhan Ibrahim, ada dia mebal, dia merajuk abah tu. Sampai teratu halusnya Nabi kenal perangai bini dia. Itu antara. Maksudnya bini Nabi mebal, merajuk, bertengkar, berkelahi, itu adalah perkara normal, biasa dalam rumah tangga. Kalau boleh bini tawaduk, taat, patuh, khusyuk, khuduk, ini pun kita nak kena muhasabah balik kan. Lebih kepada dia layan saya macam raja siap. Sakanah kan. Dia baca apa tak tahu. Marah, tak pernah marah. Mebal merajuk, tak pernah kata apa. Pun tak pernah. Sakalah kan, boleh mana ni, tak ada. Nampak? Kata Aisyah, dia kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menyebut namanya. Marah pasal Nabi duk sebut sangat, duk teringat sangat. Nampak? Kata Aisyah juga, wa rubbama dhabaha asyah thumma yaqta'uha a'dha thumma yab'athuha fi sada'iq Khadijah. Dia kata pertama Nabi ni duk sebut Khadijah. Ni macam Khadijah lah. Kadang-kadang mai suara ada sepupu Khadijah kot yang suara macam Khadijah mai rumah Nabi. Khadijah lah. Tapi Khadijah tak ada dah. Khadijah. Aisyah duk dengar, dia marah lah. Satu lagi dia kata Nabi ni rubbama dhabaha syah. Nabi ni kadang-kadang bila dia sembelih kambing, yaqta'uha, dia akan potong kambing tu. Yab'athuha, dia akan panggil khadam pi hantar sada'iq dekat kawan-kawan Khadijah. Punya teringat kat Khadijah tu, kawan-kawan Khadijah yang duk ada boleh kambing. Aisyah kata tu dia Nabi punya ingat dekat Khadijah. Potong kambing, panggil khadam, pergi bagi kat kawan ni. Ni semua kawan-kawan Khadijah yang Khadijah kasih baik dengan mereka, pergi bagi dekat mereka. Tu Nabi buat. Khadijah tak ada dah masa tu. Nampak? Kemudian tuan-tuan, kata Aisyah, kadang-kadang aku berkata kepada Nabi, geram terkeluar juga dia kata. Geram-geram dia terkata juga. Dia kata ka'annahu lam yakun fid dunya imra'ah illa Khadijah. Macam tak ada perempuan lain, Khadijah. Dia terkeluar juga.
Fayaqul, Nabi jawab balik Nabi pertahan Khadijah, innaha kanat wa kana li minha walad. Nabi kata Khadijah tu dia ni bagus macam ni, dia ni macam ni. Nabi sebut kebaikan Khadijah, dia ni lagu ni kanat. Nabi cerita, Nabi pertahan Khadijah. Dan Nabi kata aku ada anak dengan dia. Tentulah tak sama. Tu Khadijah. Nampak Sehingga kan tahun Nabi kehilangan Khadijah, meninggalnya Khadijah, tahun itu dikenali sebagai tahun kesedihan. Amul huzn, tahun kesedihan. Bilakah Khadijah wafat? Khadijah meninggal 3 tahun sebelum Nabi pindah ke Madinah. 3 tahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, Khadijah wafat. Tahun yang sama Abu Talib meninggal, tahun tu Nabi sangat sedih, kehilangan isteri. Nangis dia. Lepas daripada itulah Nabi berkahwin dengan Sa'udah. Nah, isteri yang kedua Sa'udah bintu Zam'ah. Okey. Isteri Nabi ni kalau kita tengok, saya bagi secara ringkasan, ada lebih kurang 11. 6 Quraisy, 6 daripada kabilah Quraisy. Khadijah Quraisy, Aisyah Quraisy, Hafsah Quraisy, Ummu Habibah. Nama apa Ummu Habibah? Ramlah. Ummu Salamah Hindun, Sa'udah. Ini 6 orang ni Quraisy. Level tinggi sikit lah daripada Quraisy. 4 orang Arab. 4 orang Arab. Bukan Arab tapi bukan Quraisy lah. Zainab binti Khuzaimah, Zainab binti Jahsh, Maimunah binti Al-Harith, Juwairiyah binti Al-Harith. Itu 10. Dan Nabi juga berkahwin dengan Quraisy, dengan Arab biasa bukan Quraisy, dan juga seorang Yahudi. Ada isteri Nabi Yahudi. Safiyah binti Huyai Al-Akhtab. Dia Yahudi. Nabi kahwin dengan dia, Safiyah. Okey. Sa'udah ni terkenal apa? Dia pernah menyerahkan gilirannya kepada Aisyah. Sebab dia dah tua. Dan Nabi dalam sebahagian riwayat nak melepaskan dia, tapi dia tak nak. Dia nak bersama dengan Nabi. Dan dia menghadiahkan malam dia kepada Aisyah. Jadi sampai giliran dia yang pentingnya dia nak jadi isteri Nabi. Dan dia bagi giliran dia pada Aisyah. Itu cerita yang menarik tentang Sa'udah. Sebab itu tuan-tuan, apa sahaja yang menjadi hak isteri, kalau dia tarik, kira okey ya. Apa dia lagi selain daripada giliran? Satu orang isteri umpamanya dia kata kat suami dia, tak payah duk bagi nafkah lah, duit dia pun banyak dah, nak bagi pun tengok teruk semacam ya, sengket pelik dia dah tak payah bagi lah, makan minum apa semua tak payah bagi lah, dia beli ke diri. Betul ke? Betul. Duit dia pun 7 kali mati hidup pun tak habis. Betul tak mau? Tak mau. Pasal itu tuan-tuan ada pernah dengar dulu menikah misyar. Misyar ni daripada perkataan Arab, maksud dia sara
yasiru, berjalan. Maksudnya kahwin nak untuk berjalan. Apa dia kahwin untuk berjalan? Dia macam inilah, satu orang isteri perempuan, sebelum dia kahwin dia offer dekat suami tu. Dia kata, saya ada duit, kahwin dengan saya lah, tak payah bagi nafkah, saya redha nafkah tak payah bagi, yang pentingnya saya nak kahwin saja. Boleh. Jadi kita bila tak bagi nafkah berdosa tak? Tak berdosa, pasal dia yang tarik hak tu. Boleh. Yang ni untuk menyelesaikan masalah bila perempuan ni terlalu hebat, jadi suami mungkin takut ataupun mungkin tak mampu. Dia kata, lah ni macam mana nak menikah dengan saya? Dia kata, aku ni ada bini dah, hak yang seorang pun aku tak larat nak belah. Dia kata, tak. Bukan dia suruh belah dia suruh menikah dengan dia aja. Dia lah menikah dengan hang, kenalah belah, bagi makan minum semua, tak payah sekupang pun dia tak payah. Ada kes bukan sahaja suami tu dia tanggung, dia pi tanggung pula tu madu dia hak tua tu. Nak cari mana lagi? Ada. Ni bukan saya cerita bohong, ni cerita betul. Dia kerja besar, dia kata lah ni laki dia tu dia tanggung hak tua tu, rumah apa semua dia tanggung. Kerja besar, duit banyak. Hak yang sulung tu, hak yang tua madu nombor 1 kata, tak apa, silakan. Rezeki laki tu lah. Pasal laki tu bagus, dia kata dia nak kasih sayang, nak tumpang kasih sayang, bukan nak tumpang kesenangan. Beli kereta bagi sebiji, apa semua nak. Cukup. Boleh? Boleh. Nampak tuan. Jadi kalau tak ada duit, tak bermakna tak boleh menikah dua. Pasal ada cara dia. Ni saya cerita dari sudut hukum. Ni marah pula orang perempuan cerita hukum ni. Cerita hukum. Tapi kalau dia tak benarkan, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Haram lah. Jadi jatuh berdosa. Okey. Seterusnya Nabi juga berkahwin dengan Aisyah. Nabi juga berkahwin dengan Aisyah. Perkahwinan Nabi dengan Aisyah adalah wahyu daripada Allah, arahan daripada Allah. Itu kita kena faham tu. Nabi berkahwin dengan Aisyah ini arahan daripada Allah. Kerana sebelum Nabi SAW berkahwin dengan Aisyah, Nabi telah bermimpi Aisyah itu menjadi isterinya. Hadis Bukhari. Jadi sebelum Nabi kahwin dengan Aisyah tu dah mari dalam mimpi, Jibril bagi tahu kata, ini isterimu. Buka muka tu Aisyah. Okey. Tuan-tuan, ini kena bagi clear elok-elok. Daripada 11 orang isteri-isteri yang Nabi kahwin tu, saya akan sebut pada tuan-tuan malam ini atas sebab apa Nabi kahwin. Kita nak bagi clear, nak bagi faham, perkahwinan Nabi itu ada banyak sebab. Antaranya kita sebut ni, sebelah-sebelah yang Nabi kahwin ni pasal apa? Okey, dengar. Aisyah. Aisyah. Pasal apa Nabi kahwin dengan Aisyah? Okey. Semua tuan-tuan tahu kan? Aisyah dengan Zainab, Nabi kahwin berhubung dengan hukum syarak. Tuan-tuan kena ingatlah ni kena ingat. Arab jahiliyah. Jadi Nabi kahwin ni bukanlah kerana saja-saja, ada sebab. Aisyah anak Abu Bakar. Abu Bakar dengan Nabi ni kawan rapat macam saudara, macam adik-beradik. Arab jahiliyah, budaya Arab, bila kita kawan rapat sangat, rapik sangat, kawan baik kita, dia jadi macam adik-beradik, dia anggap macam adik-beradik tu. So bila adik-beradik, dia kira macam mana? Anak kawan tu tak boleh kahwin dengan kawan dia. Budaya mereka sampai tu.
Dapat? Oleh kerana Nabi ni bersahabat dan bersaudara dengan Abu Bakar ni, dari sudut kepercayaan jahiliyah, budaya jahiliyah, mereka ini umpama saudara darah daging yang tidak boleh berkahwin anak dia dengan kawan tu. Kepercayaan dia pun macam tu. Jadi apabila Nabi kahwin dengan Aisyah untuk membatalkan kepercayaan tersebut, nak bagi tahu bahawa kawan, teman tidak mencapai hukum saudara kandung. Orang kita tuan-tuan, dia macam nilah, nak bagi tuan-tuan faham macam ni. Orang Melayu duk percaya lama dah, kalau kak tak kahwin, adik tak boleh kahwin. Kalau adik pi kahwin dulu, dia jadi tak elok lah perkahwinan tu. Orang Melayu duk percaya macam tu, duk pegang macam tu. Jadi macam mana kita nak bagi buang fahaman ni? Kita pi buat bagi belain sikit. Faham tak? Dia macam tu lah, lebih kurang. Orang Melayu tak pernah langgak pantang tu, tak pernah kata nak kahwin langkah bendul. Langkah bendul. Tapi dari sudut hukum boleh. Tapi orang tak buat pasal apa? Pasal kepercayaan, duk percaya kata tak elok. Jadi kita nak lawan, nak menongkah arus, kita pergi bagi kahwin. Kadang-kadang dia tindakan ni lebih kuat tau. Sebab itu Nabi kahwin dengan Aisyah. Kita bagi lagi. Jadi Nabi kahwin dengan Aisyah ni salah satu faktor puncanya untuk membatalkan pegangan kepercayaan Arab sebelum Islam, yang mana kalau bersaudara, kawan, kemudian ikrar kata kita ni macam adik-beradik kawan baik kan, aku dengan hang ni macam adik-beradik dia anggap macam adik-beradik betul. So anak dia macam tak boleh kahwin lah, macam anak menakan lah, anak saudara. Nabi kahwin dengan anak Abu Bakar, Aisyah, untuk membatalkan kepahaman ni. Di samping banyaklah lagi sebab kenapa Nabi kahwin dengan Aisyah ni. Dan tuan-tuan jangan lupa, oleh kerana usia yang muda, cerdik, cerdas, tangkas ni, banyak hadis yang Aisyah sampai dekat kita. Jasa Aisyah besar di situ. Dia paling banyak riwayat hadis berbanding dengan isteri-isteri Nabi yang lain. Kerana dia muda, kuat ingatan, cerdas, tangkas, bijak, dan dia sempat bersama dengan Nabi lama jugalah. Kan? Okey. Satu lagi yang Nabi kahwin ni di atas perintah Allah juga adalah Zainab bintu Jahsh. Ini pun Nabi kahwin sebab tuan-tuan kalau dengar cerita, bisa dengar tak cerita orang buat cerita kat Nabi ni. Ni tuan-tuan bagi dengar bergelok ni cerita orang jahat, golongan kufar buat cerita. Zainab ni siapa? Sebelum dia kahwin dengan Nabi, dia isteri siapa? Dia isteri Zaid bin Harithah. Siapa dia Zaid bin Harithah? Anak angkat Nabi. Tak apa, saya cerita bagi. Nabi ni dia berkenan dekat anak angkat, bini anak angkat tu. Ni cerita jahat ni, tuduhan. Nabi Muhammad ni dia berkenan dekat isteri anak angkat dia sendiri. Dia telah masuk dalam rumah tangga tu, dia telah cucuk, dia telah buat sampai anak angkat dia bercerai dengan isteri untuk dia pergi menikah. Tu yang Nabi buat. Kalau kita tak belajar sirah, tak dengar riwayat yang sahih, kita risau kita dan anak-anak cucu kita terpengaruh. Sebab memang betul Zainab ni isteri Zaid. Zaid tu anak angkat Nabi. Dan memang kalau kita baca sejarah, mereka bercerai.
Dan Nabi kahwin, lepas mereka bercerai Nabi kahwin. Okey, apa sebab? Kalau kita tengok dalam Al-Quran, dalam Al-Quran Allah sebut ketika Zaid, ni juga satu benda yang kita boleh ambil manfaat. Satu-satunya nama sahabat yang disebut di dalam Al-Quran Zaid. Abu Bakar tak ada, Umar tak ada, Osman tak ada, Ali tak ada. Nama yang satu-satunya nama Allah sebut dalam Quran Zaid. Pergi carilah nama Abu Bakar, nama Osman, nama Khalid Ibn Walid, tak jumpa. Tapi nama Zaid ada. Maka apabila Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya, yakni menceraikan Zainab, kami nikahkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang beriman untuk mengahwini isteri-isteri anak angkat mereka. Dan apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluan daripada isterinya, dan itu adalah ketetapan Allah, ia pasti terjadi. Ini dia sebab dia. Arab punya pasal, termasuk kita orang Melayu pun sebahagiannya ada fahaman ni. Dia faham atau dia anggap anak angkat ni macam anak kandung. Boleh tak kita kahwin dengan menantu? Menantu boleh kahwin tak? Boleh tak bapa mertua kahwin dengan menantu? Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Tak boleh lah. Walaupun setelah bercerai, betul tak? Ni menantu betul ni. Orang Arab jahiliah, mereka faham anak angkat tu macam anak kandung. Orang Melayu setengah pun faham macam tu. Sampai nak bagi harta pusaka dekat anak kandung, anak angkat. Dan dari sudut hubungan, kan saya sebut di sini juga, saya kata dari sudut aurat pergaulan dengan anak angkat, dia buat macam anak kandung. Dia buka aurat depan anak angkat, dia bersama dengan apa, duduk sekali berdua-duaan dengan anak angkat. Dia buat macam anak dia. Macam mana dia dengan anak kandung, macam tu dia dengan anak angkat. Dari sudut hukum tak boleh. Dia kata tak apa, anak ni saya bela daripada besar ni. Dia mak besar ni, tak tahulah betul tak betul ada orang besar ni. Tapi dia tunjuk lagu tu lah, besar ni saya bela macam anak saya lah. Tak boleh, tapi dia anggap. Jadi orang Arab kata menantu anak angkat ni macam menantu kandung. Tak boleh. Allah Ta'ala suruh langgar kepercayaan ni, suruh Nabi kahwin. Zainab, dia selalu bangga. Dia kata apa? Semua isteri Nabi ni kahwin dia di dunia. Aku, Allah yang kahwinkan kami. Quran suruh. Nampak? Itu kelebihan Zainab. Maksudnya Nabi kahwin dengan Zainab dengan Aisyah ni ada sebab. Sebab dia yang tadilah. Okey. Satu lagi, yang ni tak ramai orang duk cerita dan tak ramai orang nak highlight. Nabi kahwin disebabkan oleh faktor kemanusiaan. Faktor kemanusiaan. Nak tolong. Seperti Nabi berkahwin dengan daripada 11 orang tu 5 orang, sekurang-kurangnya 5 orang, semuanya 50-60 umur. Kalau betul Nabi ni seperti yang dituduh, nak apa ambil kesempatan, dia akan kahwin dengan belasan tahun lah. Tuan-tuan tengok setengah ajaran sesat, depa peralatkan anak murid, depa ambil anak murid muda ke anak murid tua. Ada mana-mana ketua-ketua ajaran sesat ni pergi menikah dengan umur 70, 60 ada. Semua yang Tuhan habaq, dia kata Tuhan habaq apa Tok Guru? Dah 2 malam saya bermimpi yang muda tu diarahkan oleh langit untuk berkahwin dengan saya. Jawab oleh anak murid dia, saya pula bermimpi yang tua tu, yang nak mangkit minta larak dah tu. Yang tu yang nak kena berkahwin dengan Tok Guru. Oh, yang tu kata tak ya.
Nabi 5 orang ni 40, 50, 70. Antaranya kita tengok satu, seperti Nabi berkahwin dengan Zainab binti Khuzaimah, umur dia 60. Nabi kahwin umur dia 60. Kemudian Nabi kahwin dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah Hindun nama dia, pun dia dah berumur. Cerita Nabi kahwin dengan Ummu Salamah ni menarik. Sebagai penutup kelas kita malam ni, kita tengok sikit cerita Nabi kahwin dengan Ummu Salamah. Antaranya Ummu Salamah cerita, nampak? Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah cerita, Nabi SAW ni telah ajar dia satu doa ketika mana ditimpa musibah, kan? Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Doa orang yang kena musibah. Ya Allah, engkau berilah pahala di atas musibah yang menimpaku, dan kau gantikanlah yang lebih baik. Doa Ummu Salamah ni, doa yang Ummu Salamah baca ni, dia dapat daripada suami dia Abu Salamah. Jadi bila Abu Salamah mati, Ummu Salamah pun baca doa ni. Tuan-tuan pun baca doa ni. Kena musibah apa ke, kena balak apa ke, ada berlaku kematian ke apa ke, tak tunggu kematian pun boleh, pasal dia umum. Allahumma ajur fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, kau bagilah pahala di atas musibah yang menimpaku, yang kau kenakan kepada aku, dan kau gantilah yang lebih baik. Kata Nabi, mana-mana orang yang membaca doa ini, Allah akan memberikan pahala kepadanya, dan Allah akan menggantikan dengan lebih baik. Kata Ummu Salamah, apabila Abu Salamah wafat, aku pun mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan aku pun membaca doa itu. Lalu apabila habis sahaja iddahku, Rasulullah masuk menemui aku. Ketika itu aku sedang menyamak kulit. Lalu aku membasuh tanganku dan aku mengizinkannya masuk. Aku meletakkan satu bantal untuk Nabi SAW duduk. Lalu dia melamarku. Dia doa, ya Allah, bagilah musibah, gantilah yang lebih baik. Dia dapat ganti yang lebih baik sungguh. Nabi masuk minta dia. Siapa Nabi masuk minta dia? Kita tengok. Dia kata apa? Tengok. Dia kata, ya Rasulullah, ma bi an la takuna bika raghbah, walakin imra'ah fi ghairah shadidah, fa akhafu an tara minni syai'a yu'adzibuni Allahu bihi. Dia kata, aku memanglah berasa besar hatilah Nabi minta dia ni. Tetapi kata Ummu Salamah, dia ada berapa masalah. Satu, dia kuat cemburu. Dia cerita terus terang, dia kuat cemburu. Dan dikatakan dia istikharah. Dia semayang istikharah. Kita istikharah nak tengok orang tu baik ke tak. Tuan-tuan minta satu perempuan, nak tahu dia baik tak baik, tuan-tuan pun, ya Allah, tunjukkanlah aku dia tu baik dah untuk aku. Ummu Salamah, dia istikharah bukan untuk nak tengok Nabi tu baik ke tak. Dia nak minta Tuhan tunjuk dia tu layak dah untuk Nabi. Ya Allah, tunjukkanlah aku ni boleh tak jadi isteri Nabi. Sampai tera tu Nabi tu confirm dah elok, dia tu boleh tak jadi isteri Nabi. Tu hebatnya Ummu Salamah. Dan dia kata apa lagi? Tengok dia kata apa. Dia kata, aku wa ana imra'atun qad dakhaltu fis sin wa zatu ayal. Ni dengar elok-elok. Dia kata, ya Rasulullah, maukah betul nak berkahwin dengan aku ni? Satu, imra'atun qad dakhaltu fis sin. Aku dah tua. Aku tua. Dah lah tua. Wa ana zatu ayal. Aku ada anak banyak.
Tuan-tuan fikir pergi habis. Semua yang masuk dah muda tak ada anak, muda tak ada anak. Nabi ni yang Ummu Salamah ni dah lah tua anak banyak, dia mengaku. Dia habaq kat Nabi dia tua anak banyak. Nabi kata apa? Nabi kata masalah tentang cemburu tadi, fasawfa yudhibuha Allah. Allah Taala akan cabut, jangan takut. Yang hang punya masalah cemburu, takutlah cemburu satgi buat apa-apa tak elok, Allah Taala akan hilangkan. Jangan susah hati. Bab tu okey, clear. Wa amma ma dzakarti minas sin faqad asabani mithla alladhi asabak. Tentang isu umur tua tu, Nabi kata aku pun tua. Aku pun tua. Wa amma ma dzakarti min iyal. Ni Nabi punya tujuan nak kahwin tu. Nabi kata wa amma ma dzakarti minal iyal, adapun isu anak ramai itu, fa inna ma iyaluki iyali, anak engkau anak aku. Patut hak ni kita highlight, patut hak ni kita tunjulkan. Nampak Nabi kata soal cemburu Allah akan cabut, soal berumur aku pun berumur, soal anak ramai aku akan bela dan tanggung. Nabi kahwin dengan Ummu Salamah di atas sebab Abu Salamah kawan Nabi, sahabat Nabi, mati perang Uhud, tinggal Ummu Salamah. Dia dah tua, anak ramai, macam mana dia nak bela anak-anak tu? Nabi baca yang tu. Dia kata dia tua, anak ramai, laki dia mana? Laki dia mati perang Uhud. Laki kita bukan kata mati perang Uhud, tak tahu mati mana. Yang duk banyak tu tak tahu perang apa, pergi tak balik tak oi. Uhud dak, Badar pun dak. Nabi kata, Nabi baca tengok, Nabi pasal apa Nabi elok-elok habis aidah terus Nabi pergi minta. Ni Ummu Salamah nak kerja apa, nak bela anak-anak tu, nak tanggung macam mana anak-anak ramai tu, laki dia pergi berjihad, Nabi pergi sanggup kahwin. Tu di antara sebab yang disebut oleh para ulama. Demikian juga Nabi kahwin dengan Ramlah Ummu Habibah. Banyaklah Nabi kahwin ni di atas kemanusiaan. Okey? Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, bila kita dengar tentang isteri-isteri Nabi, wajib bersangka baik. Dan bila kita dengar tentang sifat Aisyah yang cemburu, sifat Hafsah yang ada satu dua benda yang mungkin tak elok, kita kena faham apa? Isteri-isteri Nabi adalah manusia biasa seperti kita. Dan rumah tangga Nabi tu kena ada isu, kena ada konflik. Kalau rumah tangga Nabi tu semua tenang, baik, tak pernah bergaduh, tak pernah bertengkar, tak pernah bersaing antara madu-madu ni, semuanya dengar cakap, semuanya elok, macam mana kita nak belajar daripada Nabi? Sebab itu Allah Ta'ala jadikan Nabi itu manusia, berkahwin, rumah tangga dia ada konflik, rumah tangga dia ada masalah, rumah tangga dia bergoncang, kadang-kadang sampai kepada perceraian. Untuk apa? Mengajar umat dia bagaimana berhadapan dengan masalah rumah tangga, bagaimana nak mengurus karenah isteri. Nabi dah tunjuk contoh dia. Bacalah kisah rumah tangga Nabi, bacalah macam mana Nabi layan isteri-isteri Nabi. Sebab itu tuan-tuan pernah dengar macam mana Aisyah satu hari orang datang bawa makanan. Dia tanya makanan apa, Nabi tanya makanan siapa? Madu dia hantar. Dalam hadis yang masyhur, khadam budak yang bawa tu kata Nabi tanya makanan siapa ni? Makanan tu dia sebut nama madu tu. Dia katakan Zainab lah. Makanan Zainab. Yang hari tu giliran Aisyah. Hari giliran Aisyah tu juga nak hantar makanan tu kan. Nabi duduk di rumah Aisyah, dia main hantar. Giliran Aisyah, turun kawan tu, tolak makanan tu, pecah pinggan, berceramuk depan Nabi. Depan Nabi. Nabi turun, kutip makanan tu, suruh budak tu bawa balik, ganti pinggan lain, bertenang. Nabi pun sepatah tak cakap, pasal dia faham tengah panas. Ini yang kita belajar. Tapi isteri-isteri Nabi ni
kita tidaklah boleh menganggap dia seperti kita manusia biasa yang mereka bertaubat, terlanjur, mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu sedikit sebanyak pengajaran daripada sirah tajuk kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat ilmu sekadar yang elok dan sekadar yang boleh kita jadikan panduan dalam hidup kita. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.